Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman dan Islam yang Allah kurniakan kepada kita saban hari. Alhamdulillah. Moga-moga Allah golongkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada hari yang mulia ini, untuk sesi resensi buku pada kali ini, saya akan kongsikan satu ulasan berkenaan dengan satu buku yang telah saya baca yang bertajuk Solusi Stres 101 Tips Praktikal Kendali Stres. Sedikit makluman berkenaan dengan buku ini. Buku ini ditulis oleh Dr. Rozanizam Zakaria. Beliau merupakan seorang pakar psikiatri dan juga merupakan seorang penolong pensyarah di Kuliah of Medicine UIM. Beliau sangat aktif dalam seminar penulisan berkaitan dengan kesihatan mental, isu-isu kesihatan mental, dan juga beliau sangat aktif dalam program-program yang memberikan kesedaran awam kepada mereka-mereka, kepada masyarakat di luar sana berkenaan dengan isu-isu psikologi. Dan beliau juga dikenali sebagai seorang yang mempunyai pendekatan holistik dalam bidang psikiatri yang menggabungkan antara ilmu sains moden dan juga prinsip-prinsip keagamaan. Buku ini dicetak oleh White Coat Group Sdn Bhd yang berpusat di Kuala Lumpur dan telah dicetak pada Oktober 2021. Buku ini mengandungi 256 halaman muka surat dan terdapat 15 topik utama yang akan dibincangkan di dalam buku ini. Saya akan kongsikan sedikit berkenaan dengan beberapa topik yang menarik yang terdapat dalam buku ini. Buku ini ditulis di celah-celah pandemik COVID-19 yang baru kita hadapi sebelum ini, COVID-19 yang belum nampak penghujungnya. Dan di sebalik pandemik tersebut terdapat satu pandemik yang lagi besar yang dihadapi oleh masyarakat kita, iaitu pandemik isu kesihatan mental. Ramai yang dalam kalangan masyarakat kita yang fikirannya serabut, ada yang emosinya kacau dan ada tingkah lakunya yang tidak menjadi keruan apabila kehilangan yang dirasai ketika pandemik ini, seperti kehilangan jiwa, kehilangan masa, kehilangan kebebasan dan juga kehilangan makna. Walaupun begitu, penulis menyatakan di dalam buku ini, walaupun awan gelap pandemik ini berterusan, tapi Allah aturkan hikmah yang sangat banyak kepada kita sebagai hamba-Nya. Antaranya ialah kita dapat belajar erti kesihatan mental, pentingnya kesihatan mental kepada diri kita. Dan juga kita dapat belajar menghargai orang yang berada di sekeliling kita. Bila kita telah kehilangan orang yang kita sayang, kita akan lebih menghargai mereka yang masih ada bersama kita. Dan juga kita dapat belajar menghargai masa yang Allah kurniakan kepada kita. Kita tidak membazir masa dengan membuat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Dan kita juga dapat mengambil peluang-peluang yang Allah kurniakan kepada kita. Alhamdulillah. Apa yang menarik dalam buku ini ialah buku ini ditulis dalam bentuk soal jawab. Setiap soalan akan dijawab dengan penerangan dan tips praktikal berkaitan topik-topik yang dijelaskan di dalam buku ini. Kita boleh menggunakan nota-nota penting yang daripada buku ini sebagai pintu untuk kita merefleksi kembali apa yang berlaku dalam kehidupan kita seharian. Sebelum saya mengakhiri sesi resensi buku ini, saya sangat menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah semuanya untuk dapatkan buku ini, terutamanya untuk mereka-mereka yang ingin mendalami ilmu berkaitan stres dan cara mengatasinya dengan berkesan. Dan akhirnya, saya ingin kongsikan kisah yang ditulis oleh penulis dalam buku ini
sebagai panduan dan bimbingan untuk kita semua. Kisah itu adalah berkenaan dengan kisah yang bertajuk Jiwa yang Hidup. Kisah jiwa yang hidup ini berlaku antara Abu Umamah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memasuki masjid. Tiba-tiba terdapat seorang sahabat bernama Abu Umamah radhiyallahu anhu sedang duduk di sana. Beliau bertanya, "Wahai Abu Umamah, kenapa aku melihat engkau sedang duduk dalam masjid sedangkan bukan luar waktu solat?" Abu Umamah menjawab, "Duka cita dan hutang menyelubungiku, wahai Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Maukah kamu aku ajarkan kepada kamu satu doa? Jika kamu membacanya, Allah akan menghilangkan segala rasa duka citamu dan melansaikan hutangmu." Abu Umamah menjawab, "Sudah tentu ya Rasulullah." Maka baginda bersabda, "Ucapkanlah pada waktu pagi dan petang bacaan ini. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan engkau dari kedukaan dan kesedihan. Aku berlindung kepada engkau dari sifat lemah dan malas. Aku berlindung kepada engkau dari sifat pengecut dan bakhil. Dan aku berlindung kepada engkau dari bebanan hutang dan penindasan manusia. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal." Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, setelah membaca doa tersebut, Allah menghilangkan segala kedukaanku dan melunaskan segala hutangku. Moga-moga dengan kisah ini dapat kita ambil manfaat, dan daripada sesi resensi buku ini juga kita dapat mengambil manfaat apa yang baik itu daripada Allah, yang kurang baik itu daripada kelemahan saya sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.